بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحريم تصوير صورة الإنسان صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. Itu tajuk bab haram membuat gambar binatang dan haram menggunakan sesuatu yang ada padanya gambar yang tidak dihina ataupun tidak dimuliakan. Haram memakai ataupun mengambil gambar yang dimuliakan. Ghairu mumtahanah maknanya yang tidak dipakai secara bermudah-mudah di hamparan dan seumpamanya. Dan ini juga bab menyatakan para malaikat alaihissalam tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya atau yang ada anjing di dalamnya. Itu tajuknya panjang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah Jibril berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang pada waktu tertentu. Bila tiba waktu itu, dia tidak juga datang. Pada ketika itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tongkat. Beliau membuangnya, melepaskannya dari tangannya sambil berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh." Allah tidak memungkiri janjinya dan tidak juga utusan-utusannya tidak mungkir janji. Thumma altafata, kemudian beliau berpaling. Didapati beliau ada bila berpaling itu beliau nampak anak anjing di bawah katilnya. Faqala ya Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Aisyah, mata dakhala hadzal kalb ha huna?" Bila anjing ni mari sini? Faqalat, Aisyah kata, "Demi Allah, saya tidak pasti. Saya tidak pasti atau saya tidak tahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya dikeluarkan anak anjing itu. Maka dikeluarkanlah. Selepas itu barulah Jibril datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau telah berjanji dengan aku. Aku duduk tunggu engkau, tapi engkau tidak juga datang." Faqala, Jibril pun berkata, "Mana'ani al-kalb alladhi kana fi baitik." Anjing yang ada di dalam rumahmu itulah yang telah menghalang saya, yang telah membuatkan saya tak mahu masuk ke dalam rumahmu. Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing dan gambar, ataupun kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing dan tidak juga rumah yang ada padanya gambar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hazim dengan sanad tadi bahawa Jibril telah berjanji dengan Rasulullah untuk datang menemuinya. Lalu perawi menyebutkan hadis ini dengan tidak memanjangkannya seperti mana panjangnya hadis yang dikemukakan oleh Ibni Abi Hazim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan
daripada Ibn Sabbaq bahawa Abdullah bin Abbas berkata, Maimunah menceritakan kepadaku bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi kelihatan sedih, murung. Maimunah pun bertanya, wahai Rasulullah, semenjak awal lagi hari ini saya rasa peliklah, tidak seperti biasa keadaanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah berjanji untuk bertemu dengan aku malam tadi. Falam yalqani, tetapi dia tidak mari. Ama wallahi ma akhlafani, ketahuilah demi Allah dia tidak mungkir janji. Qala, perawi berkata, yakni Abdullah bin Abbas, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih sepanjang hari. Thumma waqa'a fi nafsihi jirwu kalb tahta fustatin lana. Kemudian terlintas di hati beliau tentang anjing, anak anjing yang ada di dalam kemah kami. Beliau pun menyuruh orang supaya membuangnya. Maka dibuangkanlah anak anjing itu. Thumma akhadha bi yadihi ma'an, kemudian beliau mengambil air dengan tangannya lalu menjirus tempat tadi. Falamma amsa, bila tiba waktu petang, barulah Jibril datang menemuinya. Faqala lahu, Jibril berkata kepadanya, Nabi SAW berkata kepada Jibril, qad kunta wa'adtani an talqani al-bariha, engkau telah berjanji dengan aku untuk menemuiku malam tadi. Qala, Jibril berkata, memang, tetapi kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan tidak juga masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, pada keesokan hari paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dibunuh anjing, sehingga beliau memerintahkan dibunuh anjing dalam kebun yang kecil, dan beliau tidak meninggalkan anjing kebun yang besar sekalipun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Ubaidullah, daripada Ibnu Abbas, daripada Abi Talhah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat ataupun yang ada di dalamnya anjing, dan tidak juga yang ada di dalamnya gambar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Talhah kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing, dan tidak juga masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, serupa dengan hadis Yunus juga, kata dia. Dan dia ada menyebutkan akhbar dalam isnad dia tu, dalam isnad dia tu. Ada begitu juga. Serupa dengan sebelum pada ni. Jadi kata qala akhbarana itulah. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Talhah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Qala Busr yang perawi Busr bin Sa'id berkata, kemudian Zaid jatuh sakit. Selepas tu kami pun pergi melawat dia. Kami dapati di pintu rumahnya ada langsir bergambar. Qala, kata perawi,
Yang ni busur. Saya pun katalah kepada Ubaidullah Al-Khawlani, iaitu anak tiri kepada Maimunah, isteri Nabi SAW, bukankah Zaid hari kemarin telah menceritakan kepada kita tentang gambar-gambar ni? Ubaidullah kata, engkau tak dengar ke bila dia kata kecuali gambar yang merupakan rakaman lukisan pada kain. Dengan sanad yang satu lagi seperti itu juga, Abu Talha menceritakan kepada perawi di bawahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Busrun berkata, lepas tu Zaid bin Khalid jatuh sakit. Kami pun pergi melawat dia. Kami dapati di rumah dia tu ada lansir yang ada gambar-gambar pada lansir. Lansir bergambar lah. Saya pun kata kepada Ubaidullah Al-Khawlani, bukankah dia telah menceritakan kepada kita tentang gambar-gambar ni, yakni tak boleh sebelum pada ni? Qala, Ubaidullah kata, innahu qala, dia kata illa raqman fi thawbin, kecuali rakaman pada kain. Mu tak dengar ke hak dia kata lagu tu? Saya kata tak dengar pula waktu tu. Qala bala qad dzakara dhalika, dia kata memang dia ada sebut waktu tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Talha lagi, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan rumah yang ada gambar. Qala fa ataitu Aisyah, kata perawi, saya pun pergi berjumpa dengan Aisyah. Faqultu, saya kata, dia ni ceritakan kepada saya bahawa Nabi SAW, yakni Abu Talha ni cerita kepada saya tu perawi di bawahnya lagi lah, bahawa Nabi SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan tidak juga rumah yang ada gambar. Fahal sami'ti, adakah engkau telah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan perkara ni? Faqalat, Aisyah kata, la, tak ada. Walakin sa'uhaddithukum ma ra'aituhu fa'ala, tetapi aku nak cerita kepada kamu apa yang aku lihat beliau buat. Pernah aku lihat beliau keluar dalam peperangannya, dalam satu peperangan. Fa akhadtu namatan, bila dia keluar tu aku pun ambil lah, pasang lah satu lansir baldu, fasatartuhu 'ala al-bab, saya pasang di pintu. Falamma qadima, bila Rasulullah SAW pulang, dia tengok kain lansir. Araftul karahiyah fi wajhihi, saya dapat mengesan ketidaksenangannya dengan lansir yang disangkut tu. Terus beliau menariknya sehingga mencarikkannya ataupun memotongnya. Waqala, sambil beliau berkata, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita memakaikan kain kepada batu ni dan tanah. Qalat, Aisyah berkata, kami pun belah dua lah kain tadi untuk jadi sampul bantal, dua biji bantal. Wa hashautuhuma lifan, dan saya sumbak di dalamnya sabut ataupun kulit pokok kurma, pokok tamar. Falam ya'ib dhalika alayya, selepas itu Nabi SAW tak kata apa-apa pun terhadap saya. Ini hak tu diguna juga tapi untuk benda lain. Tidak buat langsir lagi. Dia tak kata apa pun. Dia tidak lagi mencela saya ataupun mengatakan apa-apa terhadap saya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, kami ada satu lansir yang terdapat padanya gambar burung.
Wa kana dakhil, orang yang masuk ke dalam rumah, bila dia masuk mengadap masuk, akan nampaklah, akan mengadapnya. Mengadap langsir tu nampak. Bila mari ke depan, daripada depan tu nampak ada dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, alihkan ini, langsir ini. Kerana setiap kali bila aku masuk, aku nampak dia ni, aku teringat kepada dunia. Ia mengingatkan aku kepada dunia, aku teringat dunia. Qalat, kata Aisyah, wa kanat lana qatifah. Wa kanat lana qatifah. Kami ada kain lah, selai kain. Kunna naqul, yang kami duduk kata, alamuha, gambar yang ada pada kain itu, kain selimut ataupun qatifah tu, kain macam kain tuala. Alamuha, gambar yang ada padanya itu harir, daripada sutra. Fakunna nalbasuha, tapi kami pakai juga tu. Nabi SAW tak larailah. Riwayat dengan sanad satu lagi supaya tadi juga, cuma ada tambahan. Dia kata, falam ya'murna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suruh kami potong dia. Tu tak ada gapo pula. Riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada suatu perjalanan. Pada ketika itu saya sudah pasang di pintu rumah durnukan langsir ataupun tabir yang ada gambar kuda bersayap pada langsir. Fa amarani, beliau pun suruh aku cabutlah, saya pun cabutlah. Riwayat satu lagi support tu juga, iaitu qadima min safarin. Gitu lafaznya. Lepas tu riwayat daripada Aisyah lagi, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya, pada ketika itu saya sudah pasang langsir yang bergambar. Berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warna muka dia tu jadi lagu lain. Thumma tanawala sitr, lepas tu dia ambilnya langsir tadi dan dikoyaknya. Thumma qala, sambil beliau berkata, ataupun selepas tu beliau kata, sesungguhnya antara orang ataupun manusia yang paling kuat mendapat siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang yang yushabbihuna bi khalqillah, membuat sesuatu yang serupa dengan kejadian Allah. Riwayat satu lagi juga daripada Aisyah, katanya Nabi SAW dakhala alaiha, serupa dengan hadis Ibrahim bin Sa'ad, cuma dia kata thumma ahwa ilal qiram, lepas tu dia pun pergi tuju alah ke langsir tadi. Fahatakahu biyadih, dia pun koyak dengan tangan dia sendiri. Itu ada tambahan begitu. Dengan riwayat satu lagi serupa juga, dengan sanad satu lagi tu serupa juga, tetapi dia tak ada inna min asyaddin nas, min tu tak ada. Yang adanya inna asyaddan nasi azaban. Mereka berdua dalam sanad masing-masing ini tidak ada sebut perkataan min, itu saja. Kalau min, ada min antara orang yang paling kuat mendapat siksaan. Ada lagi hak lain-lain, hak jenis lain lagi ada lagi. Ini antara hak pelagu ni. Tapi kalau tak ada min, adalah sesungguhnya orang yang paling kuat mendapat siksaan. Gitu. Bukan antara. Ada hak paling kuat. Gitu makna dia, beza sikit. Dengan sanad, sebab tu Imam Muslim pun dia jaga benda-benda itu tu, dia sebut dengan sanad yang lengkap, walaupun ada beza sikit ya, satu perkataan je, tak ada je, tapi besar makna dia. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah saya, pada ketika itu saya sudah gantung langsir yang ada gambar-gambar padanya. Falamma ra'ahu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak tu, dia pun koyak dan berubah muka dia. Wa qala ya Aisyah, wahai Aisyah, katanya,
orang yang paling teruk menerima siksaan di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan kejadian Allah. Qalat Aisyah berkata, kami pun belahlah, potonglah kain itu. Faja'alna minhu wisadatain. Daripada kain tadi kami buat bantal. Satu sebiji bantal ataupun dua biji bantal. Sapu dia itulah. Riwayat daripada Aisyah lagi bahawa kana laha thawbun, beliau mempunyai kain yang ada gambar-gambar yang menutupi rak di rumah dia. Sahwah. Rak di rumah dia, tempat letak pinggai ke apa ke, sudu ke, gelas ke, gitu. Nabi SAW bersemayam. Biasanya kalau dia semayam dalam rumah, dia mengadap pada rak itulah. Faqala akhirihi, Nabi SAW pun kata ke dia, buat lari alih ke lain ni. Qalat Aisyah kata, saya pun buat lari lah, alih lah ke lain lah. Faja'altuhu wasaid, dan saya jadikannya sebagai sampul kepada beberapa biji bantal. Dengan syarat satu lagi itu supatu juga. Lepas tu lagi itu riwayat daripada Aisyah lagi, katanya Nabi SAW masuk ke rumah saya. Ketika itu saya sudah pasang lansir yang ada gambar-gambar. Fanahahu, Nabi SAW mengalihkannya. Fattakhadtu minhu wisadatain. Lepas tu aku pun buat sampul bantal lah. Sampul bagi dua biji bantal. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau telah memasang lansir yang ada gambar, yang bergambar. Bila Rasulullah SAW masuk, beliau cabut, pecah. Qalat Aisyah kata, saya pun potong, buat sapu bagi dua biji bantal. Faqala rajulun fil majlis, ada satu orang itu dalam majlis tu, dia kata, orang panggil dia tu Rabi'ah bin Ata, maula Bani Zuhrah. Ni cerita ni berdasarkan sanad ni lah. Mu tak dengar ke? Afama sami'ta Aba Muhammad? Mu tak dengar ke Aba Muhammad menyebutkan bahawa Aisyah kata Rasulullah SAW yartafiqu alaihima, gunakan pantal itu untuk meletakkan sikunya ketika menyengging. Itu yartafiqu alaihima. Nabi SAW bertelekan di atas kedua bantal tu, hak sapu dia tadi tu, daripada lansir tadi. Qala Ibnul Qasim kata, yani Abdul Rahman bin Al-Qasim perawi ni. Ibnul Qasim kata, tak ada pula dengar hak tu, kata dia. Qala, kata perawi ni, Rabi'ah ni, dia kata, tapi aku ada dengar. Dia kata lagu tu, yani Qasim bin Muhammad tu anak saudara kepada Aisyah. Dia ada sebut, yani ayahmu lah. Ni Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman tu tak dengar ayah dia ayat lagu tu. Orang lain kata, ayahmu ada sebut ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, kata bahawa beliau telah membeli numruqah. Beliau telah membeli bantal kecil yang ada gambar-gambar padanya. Bila Nabi SAW tengok, qama 'alal bab, dia berdiri di pintu. Falam yadkhul, tak masuk ke dalam rumah. Fa'araftu, saya pun faham lah, ataupun urifat fi wajhihi, dapat dikesan perasaan bencinya, tidak sukanya pada wajahnya. Aisyah pun kata, wahai Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasulih, aku kembalikan perbuatan aku ataupun hal aku kepada Allah dan Rasulnya. Apa ceritanya? Aku pun tak tahu apa ni. Famadha adnabtu, apa kesalahan saya? Rasulullah SAW pun kata, apa cerita ni? Bata ni. Faqala ishtaraituha lak taq'udu 'alayha, saya beli ni untuk kau, untuk kesenangan kau boleh duduk dengan bertelekan letak siku atas tu. Wa tawassaduha tu, tak tawassaduha, ada dua tak tu, fi'il mudhari', buang satu tak. Tawassaduha bukan tawassadha. Wa tawassaduha, kau boleh
jadikan sebagai bantal lah, buat tidur ke apa ke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya tuan-tuan punya gambar ini sedang diseksa, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kamu hidupkan apa yang kamu telah ciptakan. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar tidak dimasuki malaikat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan beberapa sanad dia tu, an Ubaidillah bin Umar, kulluhum, semuanya daripada Nafi', daripada Al-Qasim, daripada Aisyah, bihadzal hadis, mengemukakan hadis ini. Hadis mereka, sebahagian daripada mereka lebih sempurna daripada hadis yang lain. Ni setara ni, ni setara ni, berbeza-bezalah, lebih kurang itu ada. Tapi dalam hadis anak saudara Al-Majishun ada tambahan, katanya, kata Aisyah, fa akhadtuhu faj'altuhu mirfaqatain, saya pun ambil dan jadikan 2 biji bantal, fa kana yartafiqu bihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan siku dia pada kedua-duanya ketika bertelekat. Lepas pada tu Nabi gunalah juga bantal. Yang ni ketika dia menyandar kan, bantal sandar lah, jadi sebagai bantal sandar, dia tekan gitu, nyengging gitu, tekan. Ada tambahan ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dengan beberapa sanad dia tu daripada Ibnu Umar, beliau menceritakan kepada perawi riwayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mereka buat gambar-gambar, alladzina yasna'una as-suwar, orang yang membuat gambar-gambar ini, ataupun orang-orang yang mereka buat gambar-gambar mereka, mereka tu orang lain lah, orang lain. Alladzina yasna'una suwara as-suwar, suwarahum, ini alif lam itu iwad kepada mudhafun ilaih, yu'adzabun yaumal qiyamah, mereka diseksa pada hari kiamat. Hak je buat tu kau, satu boleh pakai lagu tu. Yang kedua, orang yang dibuat gambarnya itu diseksa. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kamu hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Ahyu ma khalaqtum, kamu hidupkan ma khalaqtum, ma istifhamiyah, boleh, apa yang kamu buatnya, itu maksud. Kamu hidupkan apa yang kamu buatnya selama ni, tak ada. Boleh juga ma masdariyah, yani ahyu ma khalaqtum jadi maf'ul, kamu hidupkanlah apa yang kamu telah buat. Gitu. Apa yang kamu telah buat, yani kamu buat gambar ni, cuba kamu hidupkan gambar ni. Gitulah. Dengan syarat satu lagi daripada Ibnu Umar, seperti juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat daripada Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud pula, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling kuat diseksa pada hari kiamat nanti ialah orang-orang yang membuat gambar. Walam yadhkur al-ashaj inna, tapi al-ashaj dalam riwayat dia tak ada sebut inna tu sebutir, tu tak ada sebut. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Muawiyah, sesungguhnya antara orang ahli neraka yang paling kuat diseksa pada hari kiamat nanti ialah orang-orang yang membuat gambar. Wa hadis Sufyan, hadis Sufyan seperti dengan hadis Waqi' juga. Riwayat daripada Muslim bin Subaih, katanya, pernah saya bersama dengan Masruq di satu rumah yang ada gambar Maryam. Masruq pun kata, ini gambar-gambar Kisra ni. Saya pun kata, tak, ini gambar Maryam. Faqala Masruq pun kata, ama, ketahuilah, sesungguhnya saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun, orang yang paling kuat diseksa pada hari kiamat nanti ialah al-musawwirun, orang-orang yang membuat gambar ini. Muslim berkata, saya baca di hadapan Nasr bin Ali al-Jahdami dengan sanad dia tu, daripada Abi Sa'id bin Abil Hasan, katanya, ada seorang
lelaki pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dia kata, saya ni satu orang yang kerjanya buat gambar, pelukis. Saya ni pelukis. Fa'aftini fiha, kamu bagilah fatwa kamu kepada saya, bagi fatwa kepada saya tentang gambar saya. Faqala lahu, Ibnu Abbas pun kata kepadanya, mari dekat aku. Orang itu pergi dekat dia. Kemudian dia kata pula, mari dekat aku. Mari dekat lagi. Orang itu pun pergi dekat lagi, sehingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang itu. Qala, baru dia kata, saya nak cerita kepadamu ni, kepada awak, tentang apa yang saya telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang membuat gambar finnar akan masuk neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan, Allah akan menjadikan untuknya dengan setiap gambar yang dibuatnya itu satu hidupan. Fatu'adzibuhu fi jahannam, hidupan itu akan menyiksanya di dalam neraka jahannam. Waqala, dan Ibnu Abbas berkata, kalau nak juga buat, kalau tak ada arah lah nak buat jugalah, kalau nak buat juga kak, kata dia, kamu lukislah gambar pokok-pokok kah, dan sesuatu yang tidak bernyawa. Fa'aqarra bihi Nasr bin Ali. Nasr bin Ali pun memperakui. Muslim baca, ya, kalau lagu ni Nasr bin Ali tu ni, ya, dia kata lagu tu. Dia akuilah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nadhr bin Anas bin Malik, katanya pernah saya duduk dekat Ibnu Abbas, beliau pun berfatwa. Wala yaqul, beliau bagi pendapat dia lah, bagi pandangan dia. Dia tak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kali itu dia royak pendapat dia lah, pada pandangan dia kan. Sehinggalah ada satu orang tanya dia. Orang tu kata, saya ni tukang gambar, pelukis lah, saya lukis gambar-gambar ni. Waqala lahu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun kata ke dia, mari dekat aku. Orang itu pun pergi dekat. Ibnu Abbas pun kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membuat gambar, apa-apa gambar dalam dunia ini, akan dibebani dia dengan memasukkan ruh, meniupkan ruh ke dalam gambar yang dilukisnya pada hari kiamat nanti. Walaysa binafikhin, tentu sekali dia tidak akan dapat memasukkan ruh ke dalamnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nadhr bin Anas bahawa ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas, lalu beliau menyebutkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang tersebut di dalam riwayat sebelum ini. Hak solat gini pun banyak juga lafaz mereka, kata Imam Muslim, mutaqaribah, dekat-dekat. Dia kata, riwayat daripada Abi Zur'ah, katanya saya masuk bersama dengan Abu Hurairah ke rumah Marwan. Dia pun tengok di dalam rumah tu ada gambar-gambar. Faqala, dia pun kata, yakni Abu Hurairah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang duduk buat sesuatu kejadian, yang rupa sesuatu kejadian seperti kejadianku. Biarlah mereka buat satu zarah, atau mereka buat satu biji, apa nama ni, biji lah, satu biji apa-apa, biji padi ke biji apa ke, auliya khuluqu syairatan, atau biarlah mereka buat apa ni, satu butir bali. Mana kalau nelai sangat kan, mana gitulah. Riwayat daripada Abi Hurairah, Abi Zur'ah, katanya saya masuk, aku sendiri dengan Abu Hurairah masuk ke dalam sebuah rumah yang dibina di Madinah untuk Sa'id atau untuk Marwan. Qala, perawi berkata, dia pun
nampak ada fara'a musawwiran yusawwiru fid dar. Dia tengok ada seorang pelukis, tukang lukis duduk tengah buat gambar dalam rumah. Faqala, Abu Hurairah pun kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, serupa tadi jugalah, serupa tadi. Walam yadhkur, tetapi dalam riwayat ini tak ada sebut hak ni, hak akhir sekali. Au liyakhluqu sya'iratan. Hak tu tak ada. Hak lain semua ada. Hak ni tak ada. Hak hujung. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya, ataupun ada tamathil, ada ukiran-ukiran, ataupun lafaz ni tamathil dengan makna gambar-gambar, atau tasawir. Ini syak perawi, lafaz tamathil ke atau tasawir, yang ni gambar-gambar lah. Kita tengok semula. Hadis ni, bab ni panjang, hadis-hadisnya banyak. Walaupun sebenarnya lebih kurang aja. Lebih banyak tu pasal dia dah, cara dia dah Imam Muslim, dia lagu itulah cara dia. Beza sikit-sikit pun dia mari juga dengan sanad yang lengkap. Berdasarkan hadis-hadis ini, kebanyakan yang disebut saat ni, ramai ulama membuat keputusan bahawa gambar, patung, ataupun gambar bernyawa, benda yang bernyawa haram dibuat, dilukis ke ataupun dibuat dalam bentuk lain ke haram, berdasarkan hadis-hadis ni lah. Kecuali ada tadi tu, illa ma kana raqman fi thawbin, illa raqman fi thawbin tadi, kecuali yang merupakan rakaman ataupun gambar pada kain, ataupun pada kertas. Hak tu dikecualikan. Daripada hadis tu, di sini tidak apa jelas dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam Tirmizi, dalam gapo banyak. Dengan lebih jelas lagi, hak tu dikecualikan, tak apa. Walaupun gambar yang bernyawa, hak lukis atas kertas ataupun atas kain, hak tu berdasarkan hadis tu, ulama-ulama yang kata boleh tu, itulah alasan dia pegang hak tu. Dan hak ni, hak kata tak boleh ni, dia pakai dengan makna lagu lain. Dia pakai dengan makna lagu lain. Satunya surah dan timsal dalam bahasa Arab boleh dengan makna patung. Patung ni hak tokoh lah. Tetapi kalau kita tengok hadis-hadis ni, kebanyakannya bukan hak tokoh tu, tetapi hak ada di kain lah, dilansir apa semua tadi tu. Apa makna kecuali hak ada di kain? Mereka faham, orang-orang yang mengatakan boleh gambar-gambar tadi yang bernyawa pun, ni suatu ketika dahulu, suatu peringkat memang tak boleh. Pada kain, pada kertas, pada gapo pun, asalkan gambar hak bernyawa tak boleh. Tapi lepas pada tu dibolehkan. Sebab tidak ada makna kalau mula-mula dikecualikan, kecuali dulu lagi, lepas pada tu tak boleh pula. Dikecualikan itu setelah tidak boleh lah. Hak tidak boleh tu sebelum tu. Daripada situlah orang-orang yang mengatakan boleh gambar biasa ni lah, hak pada kertas ke ataupun pada apa ni, kain ke, tak apa, walaupun yang bernyawa. Sebab kalau yang tidak bernyawa memang boleh. Nak kecuali buat apa? Daripada awal lagi boleh. Kalau gambar gunung, gambar laut, pantai, gambar pokok-pokok kayu, itu memang boleh, tak perlu kecuali. Hak kecuali saat ni hak bermasalah lah. Hak bermasalahnya apa dia? Iaitu gambar berhidupan, benda-benda yang bernyawa. Hak tu hak bermasalah. Hak bermasalah tu, hak tu dikecualikan. Hak ni pun boleh juga. Itu dua. Yang ketiga, ulama-ulama yang kata boleh tu, dia kata sebenarnya Nabi SAW di peringkat awalnya memang dia nak hapuskan sungguh budaya ataupun tamadun syirik tu. Tamadun syirik tu, terutama gambar-gambar yang mari itu macam-macam bentuk dia yang tidak sesuai dengan agama Islam, dan yang menggambarkan khurafat, tahyul, karut, tak ada kena macam tadi.
ada gambar kuda hok ada sayap. Gambar kuda hok ada sayap dan sebagainya. Hak lagu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak apukan tu supaya segala sebab-sebab pemujaan terhadap hidupan benda yang bernyawa dihapuskan di peringkat permulaan. Sebab apa kalau kita tengok di sini peringkat ni anjing tu pun tak boleh juga. Anjing ada dalam rumah, malaikat pun tak masuk. Ini menunjukkan satu peringkat. Dan Nabi SAW suruh bunuh anjing. Tadi kita sudah baca dah. Suruh bunuh anjing, suruh bunuh belaka. Hak dalam kebun kecil, kebun besar pun. Kebun kecil tu makna nampak lah. Kebun besar tu pun kena usaha cari. Ini di suatu peringkat, di suatu ketika dahulu. Lepas pada tu dikecualikan juga anjing. Anjing untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang ternakan dan sebagainya. Itu pun dikecualikan juga. Ini menunjukkan di suatu ketika dahulu bila Nabi SAW nak kikih sesuatu pengaruh tu, pengaruh syirik ke, pengaruh Yahudi ke, macam-macam cara. Antaranya dia tak boleh berlaku satu ketika. Pernah satu ketika tak boleh berlaku. Tetapi kita tak boleh faham, walaupun ramai ulama yang faham lagu tu, biar ke dia lah. Kalau kita nak pakai, jangan faham lagu tu, tak boleh, haram. Kalau pakai juga haram. Ni nak ayah awak kata boleh, apa alasan dia? Awak kata tak boleh tu Imam Nawawi antaranya. Memang ke mana-mana tak boleh berlaku dia. Baca sini tahun lalu. Memang lagu tu, bahkan jumhur ulama dulu kata tak boleh. Walaupun pada kain, pada kertas, pada apa pun tak boleh. Termasuklah gambar fotografi gapo ni. Hak filem gapo tu tak boleh. Sebab apa dia kira buat juga tu. Hak kata tak boleh. Tak buat apa awak masuk filem lagi usaha pecek gapo gitu gini. Tu buatlah tu. Walaupun tidaklah mengambil masa supaya lukis. Kita kata, tapi buat juga gambar. Tak boleh berlaku. Kalau tak pakai hak tak boleh gitu senang habis. Tak boleh. Masalahnya ni banyak keperluannya dan banyak, boleh katakan tak boleh lari dah benda ni. Dan kita nak pergi kepada hak dalam apa maksud Nabi SAW sebenarnya. Apa maksud hak ni terbuka sampai kiamat pun. Ulama-ulama Islam, orang hak ngaji je boleh perhati semula, tengok, kaji, tengok. Kita kena perhati. Jangan mana dok kira bergantung kepada hak dulu saja, tak boleh ubah dah. Hak tu ke mana-mana pun tak boleh ada khilaf dah. Padahal daripada awal lagi sudah ada khilaf. Ada yang kecuali hak ni mana ada lah tu. Hak dikecualikan itu yang bernyawa lah. Kalau hak tidak bernyawa tak perlu kecuali, memang boleh sama-sama dah. Dulu kemudian pun memang boleh gambar pokok kayu tu. Hak tak bolehnya hak duduk khilaf. Hak ada dalam hadis illa raqman fi thawbin, itu gambar yang bernyawa. Hak gambar yang bernyawa ni ulama kemudian ini mana dia fikir, kaji pula. Kita tengok banyak perkara ni. Maksud Nabi SAW sebenarnya dia nak kikis syirik tu. Orang kafir kan, dia buat. Cuba tengok kita ni lah, kita pun duduk buat lagu tu juga. Ini tak tahannya. Sebab tu kena beringat, kena faham molek. Nak pakai pun, nak kata haruf pun, kena guna molek, pakai molek. Jangan melarat. Misalnya buat patung, tugu ke apa, pergi letak bunga ke apa, tafakur situ, tafakur hayalah tu. Tidak sembah. Tapi gitu keadaan. Supaya dengan orang kafir buat. Dan orang kafir dia buat ni gambar saja, gambar di kertas, dia gantung bunga situ mana mati dah, ataupun dia nak memuliakan seseorang. Itu bentuk pemujaan, boleh jadi dipuja seseorang. Nabi SAW nak kikih hak tu, sebab dia nak menegakkan tauhid, nak tanam tauhid tu sekemah-kemahnya. Buat tu semua. Selama ni memang sudah ada dah. Di zaman Nabi SAW sebelum pada dia pun lukis gambar ni sudah ada dah. Patung ke apa sudah ada dah. Orang pandai dah lukis ke apa ni. Dia nak hapuskan semua hak tu. Di peringkat permulaan sama pun Nabi SAW dia kuat mula-mula. Semua tak boleh. Supaya dengar lah, siapa ke tempaya tu pun dia suruh kata tempaya. Padahal kemudiannya kan hukum jadi lagu lain. Begitu juga lain-lain. Nabi SAW suruh misal ni papa, ada dalam hadis. Papa misal ni ataupun cukur misal. Itulah yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafi Paklani pun. Pasal apa? Tak serupa dengan Yahudi. Pasal Yahudi misal dia panjang.
Begitulah hak lain-lain. Baru ni kita sudah jumpa kan, baru je orang Yahudi tak pakai dye, tak pakai pewarna rambut. Nabi suruh jangan serupa dengan pokok tu, kita pakai pokok kita. Banyaklah hak dia tak serupa tu, dia akan buat lagu tu, cara dia. Tetapi kalau kita perhati, hak orang puja ni, hak orang puja di dalam dunia ni bukan benda hidup yang bernyawa tu saja. Tak. Hak orang puja, pokok pun orang puja. Pokok Christmas, pokok apa ni, orang-orang Buddha, pokok tulsi orang-orang Hindu. Dia ada pokok-pokok suci dia. Ada di rumah dia, kalau tak ada pokok tu pun dia buat dia buat replika dia. Dalam cermin kau dia buat, ataupun gambar dia saja. Cukup dah bagi pokok dia. Kalau buat lagu tu, adakah kalau berlaku di zaman Nabi lah, adakah Nabi SAW akan benarkan orang letak dalam rumah dia, orang Islam, sesuatu pokok yang dipuja oleh mana-mana orang? Tentu sekali kita kata tidak. Bukan dia nak khususkan dengan hak bernyawa atau tidak bernyawa. Hak dia nak hapuskan syirik, hak tu pun syirik juga. Hak dia nak hapuskan syirik. Tapi hak biasa berlaku di zaman itu ialah yang bernyawa, manusia. Gapo-gapo, kuda kau gapo ke yang bernyawa, yang dipuja. Apa ni, dewa gajah kau, orang panggil Ganesh, dewa gajah. Lagu tu juga pada masa tunya yang bernyawa. Ular kau, kita kata yang bernyawa. Tapi kalau yang tidak bernyawa pun dipuja, tak boleh juga. Orang Jepun puja matahari. Apa kita letak gambar matahari besar dalam rumah kita. Kalau kita nak lukis gambar matahari biasa di tempat kita yang tak terfikir pun nak memuliakan tu, dan kita pun tak ada buat gambar-gambar, tak apa. Tapi cuba bayangkan dalam masyarakat Jepun, kita pun buat serupa dengan dia. Dalam keadaan tu boleh ke tidak? Tentu tak boleh. Padahal matahari tu bernyawa ke? Pokok kayu tadi bernyawa ke? Tidak bernyawa. Tapi tetap tidak boleh. Pokoknya jadi masalahnya apa sebab? Disimpan benda tu, dilukis benda tu, diukir benda tu, dibuat replikanya tu, apa motifnya? Didorong oleh perasaan apa? Perasaan memuliakannya, memujanya, melebihkannya, mengagungkannya. Hak tu hak tak sih. Gapo-gapo? Kalau tak ada maksud tu, dalam rumah kita ada akuarium, ada cermin tu, bubuh ikan dalam tu. Pas nak jaga ikan ni payah, mampu tak kena gaya, dosa kita. Ada pilihan lain. Ada yang buat dengan plastik pula, ikan macam-macam warna, boleh buat klik-klik pula dalam tu. Tu kita tak payah cara dia, tak payah beri makan. Pas ikan tu bukan setakat gambar, ada toko kan tu, kecil-kecil tu, toko kan tu. Tapi kita tidak puja, tidak anggap, cuma sebagai perhiasan. Tapi apa kita ni, orang boleh kata, ada kapal biar air laut sajalah. Takkan air laut dengan terumbu karang saja ada dalam laut tu. Nak rakyat kita nak tunjuk kepada kita, dalam laut ni orang pergi tengok. Takkan terumbu karang saja dengan air laut tu. Dia akan nampak juga sutungnya, ikannya, gaponya akan nampak. Ada nak menggambarkan hak tu lah, betul-betul menggambarkan hak tu. Ada ni lah, bukan dengan maksud pemujaan kau gapo kau, tak ada terfikir, tak ada terlitah hak tu. Bahkan untuk tadi, untuk hiburan, untuk suka, untuk perhiasan. Dia kata tak apa. Hak Nabi tak say tadi tu, Nabi ni banyak kali dia tak say. Dia orang zahid. Untuk umum, orang Islam umum ni, untuk orang Islam umum ni lagu mana? Orang ramai-ramai memanglah molek. Kalau kita tak sah, lagi molek, tak sah lah. Tapi kepada hak no, apa jalannya, apa cara dia, kita kena tahu sebab hak asal. Hak duduk bahas dulu tu gambar hak tetap gitu. Sekarang ni gambar bergerak kamera, video ke apa, tak mengajar lah kita. Benar? Pasal orang tak boleh tengok dah lah. Tak boleh tengok. Pasal apa? Bergerak dah ni, lagi hidup lagi daripada gambar hak tetap tu. Palang ke mana? Tak boleh juga. Sebab apa? Setara hak senyap tu pun tak boleh, hak sekerak tu pun tak boleh. Lepas tu macam-macam pula kita tengok di antara orang yang kata tak boleh ni kan, dalam kitab-kitab tu dia bahas panjang pun. Ada yang kata kalau gambar yang lengkap satu orang tu baru tak boleh. Ada yang kata tidak, kira-kiranya manusia tak boleh hidup. Misal sekarang ni, sekarang ni ada kau orang yang boleh hidup sekarang ni, kalau tak ada kaki boleh hidup. Tapi kalau sekarang ni tak boleh hidup, tu tak apa kata. Siapa bahas benda-benda lagu tu?
Sebenarnya tak ada kena-mengena. Sebab apa? Dia tengok hadis tadi lah. Allah SWT kata, kamu hidupkan, kamu buat ni dah pandai sangat. Kamu bubuh nyawa. Nak bubuh nyawa lagu mana? Lepas tu, adakah Tuhan buat dalam dunia ni bubuh nyawa sekat ni? Ada? Tak ada. Orang tak hidup sekat ni. Gambar pasport ke apa, dia kata tu tak apa. Tapi sebenarnya dia tidak pergi kepada poin sebenarnya. Apa maksud tu? Maksudnya nak mengikis syirik. Tu syirik ni dalam macam-macam bentuk. Tak salah. Kalau sebagai kenangan gambar, banyak perkara tak boleh ambil gambar kan. Tak boleh nak tahu penjenayah gitu gini. Tapi orang-orang yang kata tak boleh pun dia kata tu dikecualikan. Lagu-lagu tu dikecualikan. Dikecualikan. Ini maknanya seseolahnya kedai gambar kau gapo tu boleh ambil untuk tu sajalah. Lain-lain tak boleh. Kamera kita pun untuk tu sajalah, untuk peristiwa saja. Kalau kereta kita berlanggar ke kepek setara mana kita ambil gambar tu. Tapi orang tak boleh ada, kena lari. Yang kita kata gini ni dah, jangan termain-main, sebab ada orang pakai lagu ni. Dah pakai lagu ni, anak sendiri tengok, dan kita boleh tengok pakhlan ni pun. Kebanyakan ulama kalau di India, Pakistan tak boleh gambar. Tapi anak tak tahu kat tu. Tak ikut. Sebab apa? Ketinggalan dia. Dia nak pakai, dia ada dalil. Dia ni ramai ulama duduk alik dia ni. Tapi tidak sesuai sekarang ni. Tidak praktikal. Sebab tu kalau kita tengok gambar, tapi lah ni sudah berubah dah juga dia pun. Cuba tengok dalam internet. Gambar Darul Ulum dia dulu tak sih. Dulu kosong je bangunan, tak ada orang. Lah ni ada dah gambar orang ada. Tak apa dah tu. Dia berasa ketinggalan. Sebab kalau kita tengok dalam internet ni kan, duduk bahas tubik hak sesak-sesak ni, hak betul ni tak sih. Pasal apa? Si belum sakok di gambar tadi lah. Dah tak boleh. Ni boleh gerak nak gambar video ni lagu mana. Jadi tak boleh nak bahas puak-puak yang sesak. Demo tu duk menguasai keadaan dalam apa ni internet. Puak-puak berelwi, puak-puak Syiah, puak-puak tu. Hak ni sakok di gambar. Tengok ketinggalan. Tak boleh pakai hak tu, tak boleh pakai. Zaman sekarang ni tak boleh pakai. Bahkan pendapat hak tidak ramai dulu, minoriti dulu, sekarang ni lebih sesuai. Tu. Hak itulah hak Yusuf Qaradawi kata. Berapa banyak suatu ketika dulu pendapat jumhur, kemudian tidak sesuai hak tu. Pendapat hak ganjil satu ketika dulu, hak tu lebih sesuai. Dia sendiri pun kata betul. Ana setuju dengan dia. Dengan dia hak tu betul. Dia pun kata gambar ni tak apa. Masalahnya bukan gambar sekarang ni, bukan sekadar gambar. Tu robot tu lagu mana? Kalau tak sewi buat kejadian serupa dengan kejadian Allah, serupa dengan orang duk jalan ni bui, robot dalam kilat tu. Tak letak barang tu, kakah tu nak buat tu dalam kilat. Tak boleh pakai. Sebab apa? Serupa dengan kejadian Allah. Macam benda hidup. Lagu tu macam mana nak maju? Kita milik robot tu, walaupun dalam rupa orang, dia sebagai kuli kita, sebagai hamba kita, suruhan kita. Bukan dia sebagai Tuhan. Kita tidak memuliakan sikit pun dia. Tak ada berasa apa-apa pun. Hak mungkin akan berasa dia tu hebat. Hak tu orang jakun kali. Kita hak cukup faham, dia tak ada apa-apa berasa. Hak tu lebih pada tokoh orang tu bergerak. Faham lagu tu tak boleh ke tidak? Lagu mana? Lagu mana? Kalau lagu tu, kalau kita pergi negeri orang kafir, dia buat dalam rupa orang, kita tak bisa berurusan kan. Jual tiket misalnya, keluar tiket bukan 10 orang kan, hola gitu misal. Kita tak saya ambil. Lagu mana? Ketinggalan kita. Tak boleh. Hak tu semua boleh. Hak tak bolehnya kalau ada maksud pemujaan atau ia menyerupai golongan yang puja benda tu dalam masyarakat tu. Kalau dalam masyarakat lain yang tak ada terfikir, tak cerita tu, tak apa. Tapi bukan makna kita kata gini ni, maknanya nak mendorong orang biar boleh tafakur depan tubuh apa. Tu cerita lain hak tu. Dan kita kata boleh gambar ni, maka boleh lah. Orang-orang hak marah ni, hak tak sini, dia kata dengan sebab demo lah benarkan gambar ni lah, ada gambar telanjang lah macam-macam. Itu cerita lain, itu hak tu. Kita tidak kata hak tu boleh. Kita tidak kata hak tu boleh. Hak boleh dalam batas dia yang boleh lah. Hak nak telanjang, hak nak buka aurat orang Tino ke apa tu, memang tak boleh lah tu. Tak boleh. Tidak gambar pun, gambar kau apa kau tak boleh. Dia kena faham situ. Jangan duk campur aduk.
Jangan duduk campur aduk. Hak ni buat dengan sebab ni berlaku benda-benda gini. Itu cerita lain. Sebab nak guna komputer, nak guna gapo lah. Hak tak molek pun ada, hak molek pun ada. Tak usah guna lah hak tak molek tu. Supa juga ni. Maksud Nabi SAW sebenarnya lagu mana? Dan dia tidak khususkan dengan hidupan. Tapi kalau kita tengok sini hidupan. Sebab apa? Pada masa tu sekeliling dianya, di mana-mana pun duduk puja benda-benda saat ni. Begitu juga pada pendapat kita lah. Kalau negeri Terengganu dia ada penyung besar. Bukan dengan maksud puja. Tapi setengah orang dah tak say, tu besar benar dah tu. Setengah orang dah tak say. Tak apalah tak say, kau boleh. Ni nak raya kalau nak lagu mana? Iaitu kita tak ada puja apa-apa. Ini satu tarikan pelancong. Orang ramai begini sebab nak tengok benda ni. Benda ni kita kena jagalah. Itu maksud kerajaan. Kena jaga, kena lindungi, biar jadi tarikan sama-sama. Orang jadi nak mari. Jangan sampai satu hari tak ada dah penyu ni. Jadi ada patung tu saja lah, boleh katuk lah kalau tu dah. Tak ada gapo. Begitu juga gambar-gambar patung-patung ni ada sekuk kan, sekuk kambing, sekuk biri, sekuk badak ada di gambar tu ada. Begitu juga beledar tu kan, beledar kancing, beledar burung. Tak apa tu, tak ada maksud puja ke apa. Kita ambil makan hak tu. Kalau ada maksud puja tak boleh. Maksud puja tak boleh. Ataupun menyerupai. Di situ orang puja gajah. Kita buat ambil gajah. Tak boleh. Kita ambil gajah, buat gambar gajah. Tak boleh. Hak Nabi SAW tak say dia alih, dia suruh alih tu, dia memanglah dia tak say dunia. Dia tak say terikat dengan dunia, tak say terfikir dunia, tak say lah. Tapi tidak bermakna hak Nabi tak say tu, benda tu kita boleh buat kesimpulan haram selalu. Banyak kan lagi benda lain. Hak dia tak buat, lepas tu kita buat, tak apa. Ini dari segi perbahasan hak ni lah. Kemudian kalau kita tengok di sini perbahasan ni boleh katakan Imam Nawawi memang dia pakai zahir hadis ni, dia tak say tak boleh berlaku, haram berlaku. Pasal apa? Tengok kepada ancaman yang berat. Ancaman yang berat tadi, hak Nabi kata tadi ada dua perkara. Orang-orang yang dibuat gambar, kalau dia suka, kalau dia berasa siapa dia ni orang jadikan Tuhan dah satu peringkat, orang-orang ni sedang diseksa dalam kubur. Betul. Sebab dia bukan Tuhan, dia suka. Tapi kalau Nabi Isa, apa salah dia? Orang buat gambar dia, orang buat patung dia, takkan dia diseksa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Siti Maria tadi, gambar Siti Maria, dia tak, apakah dia nak lagu tu? Tapi macam mana kita nak halal benda yang berlaku ni? Takdir Allah SWT. Orang ni dianggap sebagai Tuhan. Bukan semua orang dianggap sebagai Tuhan, tetapi berjuta-juta orang tu yang anggap Nabi Isa tu Tuhan. Dia buatlah gambar dalam gereja dia tu. Adakah Nabi Isa diseksa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Yang diseksanya, kalau yang disembah tu, dia memang suka. Itu sah. Yang kedua, orang yang buat gambar ni, gambar lagu-lagu tu, dia buat gambar Nabi Isa, dia buat gambar Tuhan-Tuhan lah. Dia anggap Tuhan oleh agama tertentu. Buat gambar Buddha, buat gambar Krishna misalnya. Lepas tu orang duk beli hak tu, pasal di rumah dia, tepek di rumah dia gambar. Hak lagu tu tak boleh. Yang merupakan lambang ataupun tanda agama yang dipuja oleh orang-orang tertentu, hak lagu tu. Orang yang buat pun dengan maksud, bila orang ambil dia, orang pun puja. Susuk jari depan tu 10, puja. Hak lagu ni lah hak diseksa. Tapi kalau lah gambar anak kita ke siapa-siapa ke, tak ada kena-mengena ni, siapa dia pujanya? Hak ni gambar tu, walaupun gambar tu dia tak sanggup nak lakuh tu, hak gambar-gambar saat ni, gambar Sri Rama ke, Krishna ke, gambar Jesus ke, dia tak akan ahli agama, dia tak akan lakuh. Itu makna memuliakan. Kalau kita tak. Sebab itulah gambar-gambar tadi bila Aisyah buat turun lasir tadi, dia potong-potong, dia buat sampul batal, Nabi duduk. Padahal ada gambar-gambar tu
Lah situ gambar masih ada. Di sini isyarat kepada kalau kita tidak memuliakannya, kita buat dia ni biasa, tak apa. Kalau kita buat dia ni sebagai biasa, di Kaisar kita ada, kita pergi mandi, masuk bilik air, tak ada rasa mulia sikit abu. Tak apa lagu tu. Di kain lepas kau gapo misalnya kita kata, tak, kita tak ada kata patut ni masuk. Supaya kalau nama Allah kita beringat, cici, kita pecah kau. Tapi kalau hak ni tak ada sah kau sikit abu, kita masuk. Gambar kuda kau, gambar apa kau di kain tuala kita tu tak ada sah kau gambar satu. Lepas tu gambar di kain tuala tu, bulu kain tuala tu kan dia timbul. Lagu mana? Hak ni, hak kata boleh duduk khilaf ni, dia kata hak licin betul, tak boleh, tak timbul sikit pun. Kalau timbul sikit pun ada bayar sikit, tak boleh. Sebenarnya dia tidak pergi kepada poinnya sebenarnya. Apa maksud? Dengan maksud memuliakan, pemujaan, ada unsur tu. Bila tak ada tu tak apa. Tapi kalau orang nak pegang lagu ni boleh juga pegang, tak apa. Kita pun tak kata ke dia, tapi jadi susah. Susah. Cakap cari baju anak kedai tu dah, tak ada, hak kosong. Pakai tak beli, klik saja. Tapi kalau nak buat juga boleh, tak ada apa. Ada gambar sikit pun tak boleh dah. Pasal apa? Ada gambar sang kancing situ. Misalnya kita kata gambar sang kancing tepi baju tu, tak boleh dah. Susah. Kita tidak nak buat diri baju. Nak beli baju ada. Takut malaikat tak masuk dalam rumah. Malaikat tak masuk dalam rumah. Bila dilarang, pada ketika tu bila diharamkan, memanglah tak suka. Supaya anjing, ketika dilarang tu orang langgar, memanglah malaikat tak masuk. Tapi bila dibenarkan, ada sebab-sebab yang mengharuskan, tak apa, tidak ada halangan itu. Dia ada masa-masa tertentu, dalam keadaan tertentu, bukan dalam semua keadaan secara mutlak begitu, tidak. Kalau tidak, lagu mana sahabat-sahabat duduk perah anjing ke apa tu dalam rumah? Lagu mana kita nak kata? Ini menunjukkan kata tak masuk ke apa ni ketika haram, ketika Nabi larang. Bantah Nabi larang tu kan, lagu tu lah akibat dia dosa. Tapi bila diharuskan dari segi agama, tak ada sebab yang mendorong kepada haram, tak ada, tak apa. Malaikat tu ada lah pula. Begitu. Tapi kita kena beringat, ke mana-mana pun benda-benda ni dia boleh membawa kepada syirik, tak kena gaya. Benda-benda ni orang kafir tu tidak semestinya patung. Kalau dia sembah tu gambar biasa ni pun dia sembah. Kena beringat, jangan sampai begitu. Kita orang Islam, agama kita ajaran pokok dia utama dia tauhid. Tengok dengan kelalaian kita, tunggu tu pergi duduk tafakur. Tengok, itu kelalaian, bukan gambar. Tunggu, kita buat tak tahu, buat mudah-mudah. Itu akibat dia. Sebab tu tak boleh, tak usah buat lah. Tapi kalau semata-mata untuk ingatan, untuk menarik perhatian, kau gapo-gapo kita kata, masing-masing lah. Orang kata dia benda khilaf, ada orang kata boleh, itulah alasan dia. Orang kata tak boleh, ada juga alasan dia. Cuba kita tengok, kalau ada satu buku belajar bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi kuat juga tu, tak boleh gambar, tak boleh serupa dengan India, Pakistan. Arab Saudi, dia ada dalam buku tu, dia buat kan, dia kerak kepala. Kalau gambar kan nak suruh mudah, nak royak ini anjing, ini gajah, ini gini-gini, dia kerak. Sebab kalau kerak kan tak akan hidup. Dia pergi situ. Tak mungkin kalau putus lagu tu, gambar singa ke, ataupun harimau ke, kalau putus tak mungkin hidup. Dia kerak. Ataupun dia buat bitik-bitik, dia tidak buat sempurna. Kalau tidak buat sempurna lagu tu, macam mana nak tahu rupa dia yang sebenar? Terutamanya budak-budak misalnya, dia nak tahu lagu mana rupa sebenar. Dah kita ubah dah. Ubah tu kenapa? Kerana dia takut saat inilah Tuhan bebankan dia suruh bubuh nyawa. Tapi kalau sudah memang tidak boleh nyawa, nak beban apa, nak suruh bubuh nyawa kan, memang tak boleh menyawa. Dia bawa pergi kot tu, jauh pergi tu Tapi nak mana? Hak faham main lagu tu pun ulama-ulama juga ramai juga lagu tu. Biar dia lah. Tapi benda ni kot mana-mana pun masih khilaf. Sekarang ni orang banyak guna. Kita tak say tak apa. Lepas tu orang buat kan,
apa ni, landscape ke apa dia, ada ketika-ketika dia tunjuk buat pertunjukan tu kan. Hak ni daerah ni daerah tempat kita pun ada buat juga. Daerah ni setengah-setengah tu dia buat tu hutan. Hutan adalah hutan tu ada ke dia, adalah monyet, adalah lutung hak duduk bergayut dah. Adalah kata kan dia tak akan, kalau tak akan buat tak akan hidup. Takkanlah hutan tu pokok kayu saja ada. Adalah benda-benda lagu tu di kawasan kalau hutan tebas tahun ni ada benda lagu ni, dia nak tunjuk tu. Tak ada puja ke apa-apa. Lepas tu sudah kan, apalah buat lain pula tahun depan nak bertanding pula. Setara tu je. Dia nak menggambarkan suasana ataupun tempat tu lagu mana untuk belajar. Orang belajar di hospital ke apa, doktor-doktor ke apa, lagu tu tak boleh lah. Sebab apa? Satu lembaga orang tu, lembaga orang hak palsu lah, plastik ke apa dia getah kau dia buat tu. Satu rupa orang dia nak belajar, nak foto, nak gerak, nak belah lagu mana dah tak boleh. Hak tu tokoh tu, hak tu bukan gambar. So lepas tu dia kedai-kedai dia nak letak baju. Nak letak baju kan, ada patung juga, bukan maksud puja ke apa, tak ada ke apa tu, nak letak baju je. Tengok nampak bergaya dia letak baju ni, apakah setara tu. Kalau kita kata tak boleh berlaku. Bukan setakat tu, gambar video dia pun tak boleh, gambar biasa fotograf pun tak boleh, mengikut orang yang kata tak boleh kan. Banyak perkara tu susah. Mana memang tak susah, nak senang. Nak senang. Sebab gambar kita ajar nak senang. Boleh senang lagu tu. Tapi kalau ada orang nak susah, kita tidak larang. Ada juga ulama kata lagu ni Allah, masing-masing lah tu. Tapi jangan katalah kamu kat aku, tak boleh katalah. Masing-masing. Cuma kalau dalam rumah anak sendiri, walaupun kata begitu, tak ada benda tu, tak ada. Walaupun kata lagu tu setengah-setengah orang dia buat, arnab lah dia beli kedai tu kan untuk mainan, tak ada, kita tak beri, tak benar. Cuma kita royak ni dari segi hukum, orang ramai ni orang tidak suka. Kita tak suka lagu tu. Dalam kereta kau nak letak burung serindik kau, patung burung serindik kau, tak usah. Patut lebih baik, lebih selamat, tak usah. Dalam rumah pun kalau ada lagu tu tak usah, patut lagi baik. Tapi nak royak jalan, orang kata boleh. Dengan sebab itu ada orang pergi ke rumah Hamka Nuh di Indonesia tu, dia royak sendiri kepada anak. Di laman rumah dia tu dia ada patung seni ukir. Padahal dia seorang ulama. Kita jangan mudah kata dia ulama dunia, dia tak takut Tuhan. Jangan mudah kata. Boleh jadi kadang-kadang orang alim dia sengaja buat, dia bukan nak mana, tapi dia sengaja buat. Dia tu hidupnya penuh sepanjang hayat untuk Islam lah, kita kata buat kerja Islam, nulis untuk Islam, tarik orang kepada Islam, nulis. Kalau kita nak fikir nulis pun tak ada masa nak gapo pun tak ada dah kesukaan. Tapi dia ada maksud, dia nak ubah. Sengaja dia pakai topi sudu. Hamka tu kan dia pakai topi sudu kan, sengaja tengah-tengah orang duduk kata tak boleh, dia nak rayak sesuatu lah tu. Kita kena faham gitu. Jangan kita kata tuduh dia, jangan, tak boleh mudah-mudah gitu nak tuduh. Masing-masing ada peranan dia, ada jasa dia, ada fikiran dia, pendapat dia sendiri, ada cara dia sendiri. Tapi semuanya berusaha untuk menegakkan Islam. Itu yang penting, itu yang wallahu a'lam.